يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 255. Garam bumi adalah para ulama yang sentiasa memberi petunjuk kepada manusia dan membaiki akhlak manusia dan menunjukkan jalan yang diradai oleh Allah. Maka apabila ulama telah meninggalkan tugasnya, maka siapakah yang dapat dijadikan teladan oleh orang-orang bodoh? Kerana ulama merupakan pewaris Nabi, seharusnya mereka mengikuti jejak Nabi, yakni tidak menerima upah, tidak meminta upah atas ajarannya. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, katakanlah, saya tidak minta daripadamu upah, hanya supaya kamu suka pada kaum keluargaku. Sedang upahku hanya daripada Allah. Yang dimaksudkan dengan tertawa ialah bergelak-gelak, dan ini makruh, kurang baik, dan tidur pagi padahal tidak bangun malam, tanda kurang sihat akal. Nabi SAW bersabda, tidur waktu pagi itu tanda bodoh ataupun degil, dan tengah hari itu baik, petang itu tanda kebodohan. Baik, jadi semalam Nabi Isa dia bercakap tentang dia kata wahai garam bumi. Jadi dijelaskan di sini garam bumi itu yang dimaksudkan dengan garam bumi ialah para ulama yang sentiasa memberi petunjuk kepada manusia. Jadi Nabi Isa alaihissalam kata wahai garam bumi, jangan kamu merosak. Wahai garam bumi, kamu jangan merosak, sebab segala sesuatu jika dirosak dapat diubati dengan garam, dan bila garamnya yang rosak tidak dapat diubati lagi dengan apapun. Ya. Jadi manusia ni akan dibaiki oleh ulama. Perangai manusia akan dibaiki oleh para ulama yang merupakan pewaris Nabi. Jadi dia ambil cara, metod, ilmu Nabi itu untuk nak baiki manusia. Sebab tu manusia selagi mana dia mendengar ajaran agama, insya-Allah selagi itulah dia akan jadi baik. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kata, aku ni Allah Ta'ala utuskan untuk nak baiki manusia, nak baiki akhlak manusia. Jadi bila Nabi tak ada, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Maknanya dia bawa cara Nabi, dia bawa kerja Nabi untuk nak baiki manusia juga. Sebab itu maknanya kita kena bagi ruang secukupnya, sebaiknya kepada para ulama ini untuk dia cerita sebenar Islam. Kalau tidak, tuan-tuan, manusia dia tidak akan jadi manusia yang baik. Setakat nak cerita benda yang simple, yang orang panggil ialah maknanya nak cerita sembahyang bang, zakatnya, hajinya, apa benda itu, tak ada masalah. Tapi lebih pada itu banyak lagi kitab, kitab yang menceritakan hal agama ni, tuan-tuan, banyak. Kalau setakat puasa, zakat, haji, apa benda, padan sebesar ni je. Kalau susun dia besar ni lebih kurang, habislah cerita dia. Tetapi kenapa para ulama macam tafsir fi zilalil Quran 7 jilid, dia lebih kurang macam ni, tafsir saja. Al-asas fit tafsir, itu Syekh Hawa. Fi zilalil Quran Syekh Kutub. Ibnu Katsir dia nipis sikit sebab itu lama. Jadi nak ceritanya ilmu ni banyak. Siapa yang nak cerita ilmu ni?
ulama. Dengan sebab itu bagi ruang kepada ulama. Ulama pula dia ada tempat dia. Tempat ulama ni masjid, surau, madrasah. Bagi dia cerita agama yang sebenar. Sebagaimana tempat doktor apa dia? Klinik. Jurutera kena pergi tapak-tapak dia. Adalah pejabat dia sebiji. Tapi dia kena pergi di tapak-tapak, maknanya tengok bangunan macam mana, kalau bahagian pembangunan engineer, kemudian arkiteknya, dia ada tempatnya masing-masing. Jadi tempat ulama ni masjid. Reference dia, rojokan dia kitab. Jadi bagi peluang pada dia cerita benda-benda yang berkaitan dengan agama untuk nak jaga manusia supaya jadi baik. Itu saja. Sebagaimana doktor pun dia mikir dengan ilmu dia, dengan klinik dia, nak suruh orang jadi baik sihat. Ada kalanya doktor terpaksa mengemukakan satu pandangan, kaki pakcik ni kena potong. Ada siapa-siapa di kalangan kita tak setuju? Tak setuju. Itu ilmu dia. Kenapa tanya ulama nak cerita tentang ilmu ni yang sebenar, kita sekat-sekat. Ini boleh cerita, ni tak boleh cerita. Sebab tu manusia jadi rosak, sebab ilmu yang ada pada ulama tu kita tak benarkan dia cerita hak sebenar. Cerita hak kita berkenan saja. Kalau lagu tu senanglah, doktor, you jangan cakap tentang nak potong-potong kaki ni. Nak belah-belah perut ni apa cerita ni. Orang lain ada yang kencing manis tak belah kaki, apa ni tak potong kaki pun boleh selamat. Ada hujah. You sibuk-sibuk sekejap je nak potong, sekejap nak potong, mentang-mentang kencing manis. Tak, kita tak ada. Kita tak ada kata orang inquiry nak persoalkan ilmu doktor. Okey, dia kata potong apa? Potong. Kalau setuju potong, tak setuju sudah. Itu je cerita. Yang penting doktor dah mengemukakan satu pandangan, kaki pakcik ni kena potong berdasarkan ilmu saya. Kalau setuju potong, okey, tanda tangan, contohlah. Begitu juga ilmu doktor kata okey, ini kepala ni kena buat pembedahan, sebab ada ketumbuhan ke apa benda. Pasal apa kena sains? Sebab bila bedah ni tak tahulah, boleh jadi mati, boleh jadi hidup. Jadi begitu juga dengan ulama. Dia nak cerita tentang hudud ke apa benda, cerita lah. Nak cerita politik Islam, kenapa kita nak tahan-tahan cerita tentang politik? Sedangkan politik itu memang ada dalam agama. Nak cerita politik agamanya lagu ni, politik Islamnya lagu ni, ekonomi Islamnya lagu ni, budaya Islamnya lagu ni. Kenapa kita nak sekat? Bila tak disekat, itu yang manusia jadi jahil. Bila buat kebudayaan saja, langgar ikut dan je budaya. Bila menyanyi saja, kesenian, langgar belaka. Islam meraihkan menyanyi, kesenian, kebudayaan, tapi batas dia lagu ni. Islam mengizinkan politik, politik dia lagu ni. Kalau nak politik Islam, untuk apa politik Islam? Nak jaga manusia. Ekonomi, Islam punya ekonomi lagu ni. Untuk apa ekonomi? Supaya manusia tidak tertindas. Manusia boleh hidup aman, dengan ekonomi, kekuatan ekonomi yang diurus secara Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam kes ni disebut di sini bahawa garam bumi ni adalah para ulama. Ulama ni kalau rosak ulama ni kadang-kadang bukannya dia buat jahat, dia sembunyikan ilmu rosak. Sembunyi ilmu tu satu kerosakan bagi ulama. Okey, yang dimaksudkan dengan ketawa di sini ialah gelak-gelak, iaitu makruh kurang baik. Dan tidur pagi pula yang ada, yang kita baca semalam tu. Tidur pagi ni padahal tidak bangun malam tanda kurang sihat amal, apa ni, akal. Sebagaimana sabda Nabi yang lain dalam hadis yang lain yang bermaksud tidur waktu pagi itu tanda kedegilan. Dan tidur tengah hari itu bagus, itu dipanggil qailullah. Maknanya kita tidur singkat sebelum zuhur. Dan petang hari itu tanda kebodohan. Dan memang kalau orang tu dia tidur waktu petang berturut-turut, dia akan jadi macam bodoh, bengong orang panggil. Dia jadi terawal-awal. Terutama sekali kalau dia berturut-turut lebih pada 40 hari. Maknanya dia akan terasa kebodohan dia tu. Kebengongan dia jadi macam bodoh je. Sebab tu petang hari ni kalau boleh jangan tidur. Kecuali letih sangat, itu cerita lain. Tapi nak jadikan amalan tu tak boleh.
tidur lepas asar. Bukan setakat bodoh, cuba perhatikan kalau tidur lepas asar ni kadang-kadang sakit kepala. Kalau berterusan lah, dia akan sakit kepala. Begitu juga subuh. Lepas subuh jangan. Kalau boleh lawan. Nak tidur pun lepas duha pukul 8 tidur. Kok letih sangatlah ya. Tapi sekali-sekala tu boleh lah. Maknanya yang dicerita di sini ialah benda yang dibuat semacam jadi satu amalan. Ya, betul-betul tidur lepas subuh tidur, lepas subuh tidur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Besok ni kita ada sarapan. Kita insya-Allah kita terus sarapan. Kalau ada yang satu orang ataupun 2-3 orang pakat nak sponsor, beritahu Haji Rahmat pihak masjid. Kalau tak ada, pihak masjid akan keluarkan duit masjid.